Saya ada 6 perkara yang ini saya kongsi sebagai persediaan kepada anda-anda di luar sana yang ingin menjadi isteri kepada anggota tentera, terutamanya anda yang ingin menjadi isteri seorang tentera laut. Hai, selamat kembali ke channel saya. Saya Afizah Malik, pesara Tentera Laut Diraja Malaysia yang pernah berkhidmat selama 21 tahun. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk berkongsi pengalaman saya sepanjang saya dalam perkhidmatan. Yang pertama, keperluan untuk menjadi isteri tentera laut ni yang paling penting adalah anda perlu pandai memandu dan paling tidak pandai bawa motor, dan paling penting kena ada lesen juga, sebab sekiranya anda tinggal dalam base, andai ada kemalangan atau apa-apa yang berlaku kecemasan, Provos Tentera Laut masih akan cek anda punya lesen macam polis yang berada di luar pangkalan tu. So keadaan ni samalah, anda akan kena saman, suami anda mungkin akan kena panggil. So akan jadi rumit darahnya. Keperluan untuk ada lesen, pandai memandu dan pandai bawa motor sangat penting. Sekiranya suami anda pergi belayar, outstation, keperluan anda untuk pergi beli barang sendiri, pergi bayar bil sendiri, itu semua anda yang perlu manage untuk selesaikan. Saya berani cakap benda ni kerana pada ketika saya duty, masa saya dalam perkhidmatan dulu, ada seorang rakan sejawat, ada seorang cikgu, isteri dia tinggal pula dekat KL, kami dekat Mindef masa tu. Isteri dia tak pandai memandu, tak pandai bawa kereta. Jawab saya ni terpaksa untuk minta excuse, lari tengah hari untuk pergi ambil wife dia, hantar kat rumah. So dia sangat menjengkelkan lah, sebab masa tu kita tengah duty, semua orang tengah sibuk, dan dia ada urusan peribadi pula. Padahal orang rumah dia tu educated kan, paling tidak ambil lah lesen. Dan saya rasa yang walaupun yang tak sekolah tinggi, yang tak bekerja sekalipun, benda ni sangat penting. Ini lancarkan urusan anda tanpa menyusahkan suami anda yang pada ketika itu tengah bertugas. Yang kedua, anda perlu bersedia untuk hidup berpindah randah. Tentera laut banyak kalan, anda mungkin akan dipindahkan ke Lumut, Armada, ke Markas Wilayah Laut 1 Kuantan, Markas Wilayah Laut 2 di Kota Kinabalu, dan Markas Wilayah Laut 3 di Langkawi. Kelazimannya kami tentera laut akan berpindah 2 atau paling lama 3 tahun berada di dalam sesuatu pasukan. So tips untuk tidak pening kepala masa nak pindah, saya sarankan anda untuk apabila anda beli barang, kan kita dapat kotak tu jangan buang, kita lepelkan, kita simpan elok dalam stor, supaya satu hari nanti bila kita pindah, kita akan, contoh ada TV, kita ada spesifik kotak untuk TV masa kita pindah dan elakkan kerosakan. Tips kedua, jangan beli perabot. Dan jika anda tinggal di MQ, Married Quarter, MQ pun ada sediakan katil, tilam, almari, sofa, ada disediakan. So tak perlu beli perabot yang besar-besar gajah, kerana itu risiko untuk berlaku kerosakan kepada perabot anda yang anda beli itu sangat tinggi, dan dia akan menjadikan urusan anda nak pindah randah ni leceh lah. Bayangkan kalau suami anda berkhidmat sampai 21 tahun, setiap 2 ke 3 tahun anda kena pindah. Kalau bernasib baik mungkin akan pindah di pasukan yang sama. Tetapi jangan lupa, dalam perkhidmatan ada banyak pasukan di luar yang memerlukan suami anda untuk menjawat jawatan mengikut pangkat dia yang terkini. Okay, yang ketiga, anda perlulah bersedia sekiranya pada hari raya tidak dapat balik hari raya. So siapa yang mommy's girl, daddy's girl, jangan berharap sangat untuk suami anda dapat cuti. Dia banyak kemungkinan lah suami anda tidak dapat cuti, sama ada suami anda pergi belayar, duty, atau tahun lepas dah dapat cuti di awal musim raya. So mungkin next tu suami anda dapat musim kedua cuti raya, sebab dia ada peringkat 1 dan peringkat 2. Atau dalam keadaan suami anda baru melapor ke sesuatu pasukan. So biasanya orang yang baru lapor ni akan diarahkan untuk duty lah. Dia akan bagi orang lama untuk pergi bercuti, sebab begitu situasinya dalam pasukan baru.
ataupun suami anda pergi belayar. Kadang-kadang contoh kampung kita jauh, tempoh nak balik tu perjalanan mungkin 1 hari. Suami anda mungkin cuti di hari raya, tapi kena duty sebelum hari raya ataupun sehari selepas hari raya. So save your OOTD only to your husband and anak-anak je lah. Anda might be tak boleh balik kampung. Keempat, anda perlu bersedia menghadapi ketidakhadiran suami anda ketika anda melahirkan baby. Kelazimannya bukan tentera laut saja, dia akan jadi kepada anggota tentera darat, tentera udara, yang macam-macam kemungkinan. Mungkin suami anda pergi operasi, mungkin suami anda ditugaskan di luar negara, terlibat dalam misi PBB yang tak boleh balik overnight, macam kena tunggu musim cuti baru dapat kebenaran cuti, terlibat dalam operasi yang perlu berlayar berbulan-bulan. Anak anda tu ada kemungkinan untuk membesar dalam contoh selepas setahun baru jumpa ayah dia, balik ayah dia daripada operasi, dia pun macam siapa ni? Dia akan ada kemungkinan untuk jadi keadaan yang macam tu. Kelima adalah anda perlu bersedia sekiranya suami anda bertugas dengan Laskanita. Kebanyakannya pasukan di dalam TLDM ada Laskanita ni ladies yang anggota juga, yang akan menjadi rakan setugas ke ada kemungkinan untuk duty bermalam di pejabat, tapi bukanlah keadaan lelaki dan perempuan berdua-duaan. Dia lebih kepada dalam satu awasan duty tu ada ramai petugas lah, dan salah seorang petugas tu adalah Nita. Ada tugasan yang selepas pukul 12 Laskanita tu boleh balik jika diberi keizinan pegawai bertugas harian. Ada keadaan yang Laskanita tu perlu duty semalaman, berada di pejabat pada ketika itu untuk tugasan dia lah, angkat telefon ke, buat log lah tugasan Laskanita tu, dan bersedialah untuk menjadi kawan-kawan juga kepada Laskanita ni, kerana ini yang perkara ke-6 lah yang akan menyatukan kita Laskanita dan isteri-isteri anggota lelaki yang lain ni adalah bakat. Bakat adalah Badan Kebajikan Angkatan Tentera. Bersedia untuk menjadi ahli bakat, kerana ahli bakat Laskanita akan terlibat dengan bakat. Isteri anggota pegawai akan juga terlibat dengan bakat. Biasanya akan menjadi kewajipan lah untuk hadir, dan jika tidak hadiran tu perlu mendapat surat atau mempunyai reason yang sangat kukuh. Tu berdasarkan pengalaman saya menjadi setiausaha bakat kepada pasukan. Keaktifan isteri-isteri anggota dan pegawai ni sangat diperlukan untuk memastikan kebajikan anggota terjaga. Semua orang akan kenal semua orang, isteri bos akan kenal isteri askar bawahan dia. Sebenarnya bila kita join bakat, banyak aktiviti bakat yang sangat berfaedah. Kita akan ada kelas agama. Kita akan setiap hari Rabu contoh ada bakat, petang pukul 3 akan dijemput ustazah untuk beri ceramah dalam 1 jam. Lepas tu kita akan ada jamuan makan. Ada juga kelas craft, kelas menjahit, kelas jahit manik, ada kelas zumba. Kita akan didatangkan instruktor yang untuk menari zumba, memasak. Saya masih ingat saya terlibat dalam buat tepung gomak. Siapa yang kat kampung kita nak ajar tepung gomak? Tak ada. Kalau kita masuk bakat ni, insyaAllah ada buat tepung gomak, buat kek yang dekor kek. Dekor kek tu kalau kita pergi dekat luar kena bayar. So kalau kita dapat bimbingan daripada bakat, ia percuma. Kelas makeup, kan guys mesti minat makeup punya. Ini jugalah yang akan terlibat andainya salah seorang akan sepasukan Laskanita ni outstation ke, pergi operasi ke. So Laskanita ni lah yang akan dipertanggungjawabkan, akan dipetik untuk contoh macam saya PO Afiza,
akan pergi buat lawatan kepada isteri laskar kanan Majid. Contoh dia baru lepas bersalin, Majid tu khusus di Sungai Buloh. Saya akan pergi buat lawatan, buat laporan, tanya keperluan isteri anggota ni yang akan tolong sampaikan kepada pihak atasan. Kadlah juga yang akan terlibat secara tidak langsung menguruskan isteri anggota yang berada di Bengkalan pada ketika suami-suaminya tak ada. So jangan lupa komen, like, share dan subscribe. Dan saya harap dapat jumpa anda lagi dalam video saya yang akan datang.